Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan pembentangan dari kumpulan kami iaitu Perancangan Kewangan dan Perbelanjaan Berhemah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli Kumpulan 1. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Razman selaku Ketua Kumpulan 1, Izzah binti Muhammad Zaki, Afika Syasha binti Suhaimi, Azra Hanis binti Ahmad, Amirul Haikal bin Rosnizam dan akhir sekali Muhammad Haris Daniel bin Abdullah. Kandungan pembentangan kami terdiri daripada 6 topik dan kesimpulan. Jadi untuk tidak melenggahkan masa, saya akan memberi Afika Syasha binti Suhaimi untuk memulakan pembentangan. Assalamualaikum, nama saya Afika Syasha. Hari ini saya akan bentangkan perancangan kewangan bermula dengan bajet. Pertama sekali, kita mestilah mengira nilai bersih. Nilai bersih akan membantu kita menentukan sumber yang boleh digunakan untuk mencapai maklumat kewangan kita. Yang kedua ialah menentukan maklumat kewangan. Menentukan maklumat kewangan akan mendorong kita berbelanja dan menyimpan wang mengikut kaedah yang akan membolehkan maklumat kita tercapai. Seterusnya, menjejaki sumber wang dan ke mana perginya wang kita. Kita perlu menjejaki dahulu sumber wang dan ke mana perginya wang kita. Ini bukan bertujuan menyekat perbelanjaan kita tetapi untuk mengenal pasti hala tuju perbelanjaan. Yang terakhir ialah kita mestilah menyimpan sebelum berbelanja. Hal ini supaya kita tidak boros menggunakan duit yang dapat dan kita boleh menyimpan untuk masa depan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbelanjaan berhemah antara keperluan dan kehendak. First kita mulakan dengan menjimatkan wang perbelanjaan. Menjimatkan wang perbelanjaan boleh dibuat dengan mencatat barang yang hendak dibeli mengikut keutamaan bagi mengelakkan pengguna terbeli barangan-barangan yang tidak perlu. Seterusnya, membantu mengurangkan masalah inflasi negara. Hal ini boleh dilaksanakan dengan membelanjakan wang secara berhemah supaya harga barangan tidak menaik secara berterusan dalam masa yang singkat. Yang ketiga adalah menggalakkan amalan menabung. Menggalakkan amalan menabung boleh dibuat dengan menyimpan wang baki dari belian, ataupun pengguna boleh memperuntukkan wang yang perlu disimpan dari gaji bulanan. Yang keempat adalah mengelakkan diri dari belenggu hutang. Mengelakkan diri dari belenggu hutang ini boleh dilakukan dengan mengawal penggunaan kad kredit dengan berbelanja barangan keperluan sahaja. Yang terakhir ialah mengelakkan diri dari melakukan pembaziran. Kita haruslah bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nikmat dengan sebaik mungkin. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hi, Assalamualaikum. My name is Azra Hanis binti Ahmad and I'm going to represent my group, which is group number 1. Tajuk yang saya ingin membentangkan ialah cara-cara mendaftar SICRIS. SICRIS atau dengan nama panjangnya ialah Center Credit Reference Information System ialah satu rekod yang disediakan oleh Biro Kredit Bank Negara Malaysia untuk mengawasi corak pembayaran pinjaman bagi masyarakat. Ia juga merupakan satu sistem pangkalan berkomputer untuk mengutip, memproses, menyimpan dan menghasilkan maklumat kredit seseorang. Cara-cara untuk mendaftar SICRIS adalah sangat mudah. Pertama sekali, kita perlu isikan borang melalui laman web eccris.pmm.gov.my. And then, kita sediakan beberapa dokumen penting seperti kad pengenalan. Lepas tu, isi nombor PIN yang dihantar ke telefon bimbit kita untuk pengaktifan akaun SICRIS. Tetapkan ID pengguna dan kata laluan and then kita pilih fasa keselamatan yang telah ditetapkan.
fasa keselamatan ini biasanya melalui aspek visual atau gambaran. So apabila kita dah pilih gambar yang kita nak untuk akaun kita, jadi apabila kita nak masuk dalam akaun, kita dapat mengenal pasti gambar kita. So ini sangat penting untuk keselamatan akaun Secrets kita. Akhir sekali, tunggu sehingga mendapat respon mereka melalui email atau SMS. Begitu saja 6 step mudah untuk mendaftarkan Secrets. So by the conclusion is, akaun Secrets amat penting untuk masa hadapan kredit kita. Secrets akan merekodkan butiran mengenai pinjaman kita dengan setiap institusi kewangan di Malaysia, dan ini termasuklah semua bank dan institusi kewangan yang bukan bank. Sebarang pinjaman adalah di bawah pemerhatian bank dan juga telah melalui penjadulan dan penstrukturan semula. Hal ini dapat memudahkan kita untuk peka dengan transaksi keluar masuk wang bank. So by the conclusion, rekod-rekod kredit ini dapat menjamin kita untuk pinjaman yang kita hendak lakukan di masa hadapan. Contohnya apabila kita ingin buat pinjaman kredit kereta ataupun rumah. Jadi ini sangat penting untuk kita mengumpul aset-aset kita di masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Iza binti Muhammad Zaki. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara mendaftar CTOS. CTOS merupakan sebuah agensi pelaporan kredit yang didaftarkan di bawah bidang kuasa Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010. CTOS juga dikenali sebagai credit score. Laporan ini akan disemak oleh pihak bank sebelum meluluskan permohonan pinjaman wang. Langkah pertama mendaftar CTOS adalah dengan melayari laman web CTOS. Pada laman web tersebut, kita harus mengemas kini nombor kad pengenalan, alamat email dan nyatakan bahasa pilihan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Melayu. Seterusnya adalah dengan melampirkan MyCard. Lampiran jelas bahagian depan dan belakang MyCard adalah untuk mengesahkan butiran anda. Anda juga diminta untuk mengemas kini nombor telefon bimbit. Seterusnya, anda akan menerima nombor TAC. Kod pengesahan ini akan dihantar ke telefon bimbit anda bagi melengkapkan lagi proses pendaftaran. Langkah terakhir, anda akan menerima email. Penerimaan email ini adalah sebagai pengesahan bahawa pendaftaran anda sedang disahkan. Satu lagi email akan dihantar sebagai tanda pendaftaran anda telah disahkan dan selesai. Anda kini boleh menyemak laporan CTOS anda dengan lebih mudah dan pantas hanya di hujung jari. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Daniel bin Abdullah. Hari ini saya ingin membentangkan tentang sebuah agensi ataupun organisasi yang memberikan pelbagai manfaat daripada sudut kewangan. Agensi yang saya nyatakan ialah agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Anda boleh mendaftarkan diri untuk agensi ini di website www.akpk.org.my. Semasa sesi pendaftaran, anda perlu menyediakan butiran-butiran penting seperti kad pengenalan, nombor telefon dan sebagainya. Pastikan semua maklumat yang anda sediakan adalah benar dan jitu supaya tidak ada apa-apa masalah daripada sesi pendaftaran tersebut. Seterusnya, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang servis percuma yang bagus yang disediakan oleh agensi kaunseling dan pengurusan kredit ini. Antaranya ialah kaunseling kewangan. Servis-servis percuma di AKPK, anda perlu, dalam bahasa mudahnya, anda perlu book appointment untuk mendapatkan tarikh dan maklumat tentang anda punya tempahan supaya memudahkan proses. Dan kalau
servis seperti kaunseling kewangan, anda akan bersama dengan staf mereka untuk mendapatkan sesi kaunseling tentang kewangan. Kaunseling ini agak memfokuskan tentang masalah dari sudut psikologi untuk masalah kewangan anda. Kedua, pendidikan kewangan. Servis pendidikan kewangan ini sangat bagus antara servis-servis yang lain ini kerana ia menyuntik kesedaran dalam diri individu masyarakat di Malaysia supaya untuk lebih peka tentang kepentingan penjagaan kewangan. Dan ketiga, ataupun yang terakhir sekali yang saya akan bentangkan hari ini, kerana AKPK mempunyai banyak lagi servis namun masa mencemburui kita, jadi saya akan membentangkan servis terakhir untuk hari ini, iaitu program pengurusan kredit. Program ini sangat efektif untuk individu-individu ataupun masyarakat yang mempunyai masalah hutang daripada sudut kredit, ataupun dalam bahasa mudahnya ialah kad kredit. Apa yang pihak AKPK ni adalah dia membantu dalam menyelesaikan hutang, tapi dia bukan memberi kita wang. Dia menjadi orang tengah antara individu penghutang dengan pihak bank. Kerana kad kredit daripada bank, so jadi dia kena berurusan dengan bank. Jadi pihak AKPK membantu individu penghutang itu dengan menjadi orang tengah dengan seolah-olah memujuk pihak bank untuk mengurangkan kadar-kadar bunga yang dikenakan kepada individu tersebut. Jadi kuranglah jumlah hutang yang perlu dibayar, namun individu itu perlu berdisiplin dan tidak menangguhkan hutang-hutang seperti sebelum ini. Kerana jika anda menangguhkan hutang ini, anda boleh terkeluar daripada servis ini, iaitu program ini, iaitu program pengurusan kredit. Program ini sangat tegas dalam syarat-syaratnya. Jadi disiplin itu adalah sangat penting untuk membantu memudahkan urusan hutang. Jadi kesimpulannya, pihak AKPK sangat bagus dalam menyelesaikan masalah-masalah hutang di Malaysia dan sangat efektif dan praktikal kerana ia menyuntik disiplin dalam diri individu-individu di Malaysia supaya lebih berdisiplin dalam menjaga kewangan mereka. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Muhammad Haris Daniel bin Abdullah. Sekarang saya akan membentangkan topik terakhir dari kumpulan kami, iaitu langkah-langkah menyelesaikan hutang. Pertama, rekod perbelanjaan anda dan buat senarai. Cara terbaik untuk mengawal hutang ialah untuk menganalisis tabiat perbelanjaan anda dan mengenal pasti semua perbelanjaan yang tidak diperlukan. Selain itu, kita juga boleh mengurangkan perbelanjaan yang tidak penting. Tambah semua perbelanjaan dalam senarai anda dan bandingkannya dengan jumlah pendapatan bulanan anda. Seterusnya, kita harus pertimbangkan untuk menggunakan simpanan atau lebihan dana untuk melunaskan hutang. Mulakan dengan bayaran pinjaman dengan kadar faedah yang tertinggi. Lebih penting lagi, jangan dapatkan pembiayaan baharu sehingga aliran tunai anda bertambah baik. Di samping itu, jika anda merasa tidak mempunyai disiplin untuk mengawal penggunaan kad, kembalikan dan batalkan semua kad kredit. Akhir sekali, hubungi institusi perbankan anda dan jelaskan masalah anda kepada mereka. Institusi perbankan lebih suka dimaklumkan lebih awal apabila peminjam menghadapi kesukaran untuk membuat bayaran. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menjadi rakyat yang berpendidikan dan berilmu supaya kita tidak terus ditipu dan menjadi mangsa penipuan dalam menguruskan kewangan. Sekian daripada kumpulan 1. Terima kasih.